Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bertemu kita kembali untuk PDPR yang seterusnya. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan cuba sambung balik yang minggu lepas, itu kita masuk kembangan. Okey, sekarang ini kita tak masuk kembangan, tapi kita akan masuk ke bahagian pemfaktoran tu. Yang kembangan tu harap-harap awak boleh buat lah, boleh faham lah. Ada yang tak hantar lagi latihan tu, tak tahulah macam mana. Mungkin saya akan kurangkan dekat markah PBD. Okey, jadi untuk pemfaktoran mungkin awak tahu dah kot. Okey, faktor-faktor bagi sesuatu nombor. Okey, dalam kes ini standard pembelajaran 2.1 menghubung kaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya, menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okey, itu yang kita akan cuba tengok hari ni lah. Okey, ada ungkapan algebra dan kita cuba faktorkan dia. Okey, kita balik kepada buku teks muka surat 27. Okey, pemfaktoran. Okey, pemfaktoran di sini ialah proses mengenal pasti faktor sebutan, dan ungkapan algebra. Okey, dan ungkapan algebra, dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Misalnya, dibagi misal kat sini, misalnya faktor bagi 3P. Okey, 3P. Okey, kita tengok 3P ni berasal daripada apa? Apa darab apa? Okey, kalau kita perhatikan, ni dia buat. Yang ni salah satu contoh dia lah. 1 darab 3P. 1 darab dengan 3P. Kemudian 3 darab dengan P. Itu. Maksudnya, okey, semua nombor-nombor ni ialah 1, 3P, 3 dan juga P. Itu dikatakan faktor bagi 3P. Okey, jadi buat kesimpulan kat sini, maka faktor bagi 3P ialah okey, 1, 3, P dan juga 3P. Okey, kalau kita tengok pasangan dia ialah 1 dengan 3P, iaitu apabila 1 darab dengan 3P menjadi 3P. Okey, menjadi 3P. Manakala 3 darab dengan P, dia akan jadi 3P. Okey, dengan kata lain, kita kena tengok apakah punca-puncanya. Faktor ni macam punca lah. Macam 3P, contohnya berpunca daripada 3 darab P ataupun 1 darab dengan 3P. Okey, gitu. Baik dah. Okey, seterusnya kita cuba tengok faktor. Okey, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Kalau bagi nombor memang kita dah belajar lah ni, faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya dan juga faktor sepunya terbesar bagi hasil darab ungkapan algebra. Kalau sebelum ni kita belajar tentang nombor saja, faktor sepunya bagi nombor. Tapi sekarang ni kita akan belajar faktor sepunya terbesar bagi ungkapan algebra. Okey, faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya tersebut. Perhatikan ungkapan di bawah. Okey, 4x tambah dengan 2 sama dengan 2 darab dengan, okey, dalam kurungan 2 darab dengan 2x darab dengan tambah dengan 1. Kalau perasan, kalau imbas kembali kita buat pengembangan tu, proses pengembangan tu, expansion tu, 2 darab 2x, 2 darab dengan 1. Okey. Okey, 2 ialah faktor sepunya bagi 4x dan juga 2. Okey, gini. Dia ada 4x tambah dengan 2. Jadi, mula-mula sekali kita tengok dekat tu. Ini satu sebutan, ini satu sebutan.
Jadi, kita bandingkan sebutan pertama dengan sebutan yang kedua. Okey, nombor dulu. Sebab kita ada 4 dengan nombor 2. Sebelah kiri 4 ataupun yang pertama itu 4, yang kedua itu 2. Jadi 4 dengan 2 kita boleh guna sifir berapa? Maksudnya kedua-duanya boleh bahagikan dengan nombor berapa? Boleh bahagikan dengan 2. Jadi dia keluarkan 2. Okey, soalan lagi tu. Jadi bila dikeluarkan 2 sini bermaksud 2 darab berapa dapat dengan 2? 2 darab 2. Sorry, 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2. Sorry, saya guna warna lain supaya awak lebih nampak. Okey, jadi 2 darab berapa dengan sama dengan 4? 2 darab 2. Lepas tu 2 darab berapa dengan sama dengan 2? 2 darab 2 darab 1. Jadi yang X tak boleh. Yang X hanya sebelah ni saja ada. Sebelah ni tak ada. Kalau ungkapan yang kedua tu tak ada X. Jadi X tu kekal. X tu tak payah keluarkan. Jadi kalau awak tengok kat sini yang ada dalam kurungan ialah 2X. So kita tulis balik 2X. Lepas tu tambah dengan 1. Jadi ini dikatakan faktor bagi faktor. Faktor dia lah. Okey, darah tak? Okey, kita cuba tengok contoh 6. Dia kata senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Ini pasangan dia lah. 6H dengan 4GH. Okey, clue dia untuk mula-mula sekali kita tengok nombor dulu. Kita tengok nombor dulu. Antara nombor 6 dengan nombor 4. Itu kalau nak cari faktor sepunya besar lah. Tak apalah, kita tengok. Okey. Yang ni untuk 6H, apakah dia punya faktor-faktornya? Jadi 1 darab 6H pasangan dia. Kalau 2, 2 darab 3H. Kalau 3, 3 darab dengan 2H. Kemudian kalau H darab dengan 6. Okey, dengan 6. Jadi kat sini kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 faktor. Okey, 8 faktor bagi 6H ni. Jadi untuk 6H saja dia ada 8 faktor. 8 faktor banyak. Okey, manakala dia senaraikan yang kedua. Yang kedua merujuk kepada faktor-faktor bagi 4GH. Okey, 4GH. Jadi 1 kemudian 1 darab dengan 4GH akan dapat 4GH. 2 kemudian kalau 4 saja 4 darab dengan GH. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 faktor bagi 4GH. Okey, lepas tu kita pun banding antara kedua-dua ini. Okey, 8 faktor. Okey. Hak mana? Hak serupa. Faktor sepunya. Yang sepunya. Satu yang sepunya. Saya guna color merah. Okey, yang sepunya ialah 1. Kemudian 6H ada ke tak? 6H. 6H tak ada. Kemudian 2 ada. 3H. 3H tak ada. Kemudian apa lagi? 2H ada. 2H ada. Kemudian 3H tak ada bawah ni. Dia ada nombor 3 tak ada. H saja. H ada. H ada. Jadi, okey, antara 4 ni yang paling besar ataupun yang paling besar kat situ lah. Antara 1, 2, 1, 2, 1, 2, H dan juga 2H. Jadi yang paling besar kat sini ialah 2H. Okey. Jadi dia kata maka faktor sepunya bagi 6H dan 4GH ialah 1, 2H dan 2H. Okey, dan daripada sini yang paling besar kalau ditanya faktor sepunya terbesar ialah 2H. Okey, harap boleh faham lah tu. Untuk B, contoh B samalah. Maksudnya kita senarai dulu, kita tengok apa yang serupa. Dia nak faktor sepunya aja.
Okey, rasanya dalam pensel tak ada benda kod. Okay, tak tahu kalau ada, kita senaraikanlah. Awak senaraikanlah. 1, 2, 3. Jadi apa yang serupa saja. Kita ambil yang serupa saja. Jadi kalau kita tengok kesimpulan kat sini, faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan juga 6DEF ialah 1, 3D dan 3D. Dan di sini dikenal pasti 3D ialah faktor sepunya kerana boleh membagikan semua sebutan di atas dengan tepat. Okey, beres. Okey, seterusnya kita akan tengok pemfaktoran ungkapan algebra. Ni ajar awak kita nak sangat-sangat ni nak fokus ni. Menggunakan faktor sepunya terbesar. Okey, ungkapan algebra boleh difaktorkan dengan mencari faktor sepunya terbesar. Macam saya buat tadilah. Okey. Okey, misalnya dibagi antara 8x dengan 12x kuasa 2. Jadi, kalau ikut kaedah lambatnya, dia faktorkan dululah, dia cari semua faktor-faktor bagi 8x, kemudian dia senaraikan dulu faktor-faktor bagi 12x kuasa 2. Itu cara lambatlah. Kemudian daripada faktor-faktor tersebut, kita tengok dulu faktor sepunya. Lepas tu antara banyak-banyak faktor sepunya tersebut, dia cari yang paling besar, yang terbesar. Gitu. Jadi kalau awak tengok kat sini, di kabel sini 8x dengan 12x. 8 kita tengok nombor dulu. 8 dengan 12. Apakah sifar yang boleh sama-sama bahagi dengan nombor tersebut lah. Kita ambil yang besar. 2 boleh, tapi 2 lagi kecil. 1, 2, 3 tak boleh. 4. Jadi 1, 2, 4. Antara 1, 2, 4 tu yang mana yang paling besar? 4. Sebab tu dia pilih 4. Lepas tu dia bandingkan pula 8x, 12x kuasa 2. Okey, 8x dia ada x. Masing-masing ada x belaka dua-dua. Ni ada x, hak ni pun ada x. Tapi hak ni ada 2x. Hak ni ada seketul x saja. Jadi oleh kerana yang atas ni ada seketul x saja, jadi dikeluarkan 1x. Kalau saya buat gini je, kalau 8x tambah dengan 12x kuasa 2. Okey, mula-mula kaedah pemfaktoran dia. Okey, 8 dengan 12. Kita guna sifar 4. 4 darab 2, 4 darab 3. Kemudian, hak ni ada x, hak ni pun ada x. Tapi hak ni ada kuasa 2. Kita buat tubik hak sikit dulu. Jadi, kita keluarkan x ini. Keluarkan sini. Hapus kira. Kat sini dia ada 2, jadi kita buang 1, tinggal 1 je. Sebab dia ada 2 kan. Bila kita keluarkan pergi keluar, maka tinggal lagi 1. Jadi kat luar ni ada 4x, yang dalam tinggal 2 sahaja. Okey, 2 sahaja tambah dengan yang satu lagi 3 dengan x, 3x. Ini andai kata kita nak uji betul ke tak jawapan kita itu, kita cuba darab balik. Okey, darab semula. 4x darab dengan 2. 4 darab 2, 8. Lagi 8x. Kemudian 4 darab 3, 12. 12. Lepas tu x darab dengan x. Jadi x kuasa 2. Jadi dia akan balik kepada asal. Itu pemfaktoran. Pemfaktoran ni macam disebut tadi, dia terbalik kepada hak kembangan. Okey. Asalnya gini, katakan dikembang. 4x 2 dengan 2, 3x. Okey, dia pun kembang. 4 darab 2, 8x. Lepas 8x. 4 dengan 3, 12. 12x dengan x kuasa 2. Okey. Faham dah? Okey, mari kita tengok contoh 7. Okey, contoh 7 pada muka surat 29 tu, dia nak tentukan faktor sepunya terbesar bagi setiap sebutan yang berikut. Okey, jadi buat contohnya A. Dia buat rasanya. Untuk A, okey, dibandingkan 26H dengan 4GH. Dia tengok nombor dulu. Antara 6 dengan 4, masing-masing boleh bagikan dengan 2. Jadi, dikeluarkan 2 tepi. Okey, kalau ikut step dia, saya tengok 6H dengan 4GH. Dia tengok nombor 6 dengan 4. Boleh guna sifar 2. Kalau masuk, keluarkan 2. Iaitu 2 darab berapa? Sama dengan 6. 2 darab 3. H turun dulu.
Okey, kemudian 4 ni pula 2 darab berapa? 2 darab 2 GH kekal sebab kita tak bahagi lagi. Okey, lepas tu kita bandingkan pula antara GH dengan 2G, antara 3H dengan 2GH. Okey. Ni. Jadi yang sama ialah H. Jadi kita keluarkan H. Bila keluarkan H, dia tinggal 3. Bila keluarkan H di sini, dia tinggal 2G. Kita pun banding pula. Antara 3 dengan 2G ni ada yang serupa tak? Ataupun ada faktor sepunya tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita kekalkan macam tu saja. Jadi ini, yang tepi sebelah kiri ni, kita letak di luar kurungan. Manakala yang dalam tu, 3 dengan 2G. Ataupun dalam kes ni dia nak faktor sepunya terbesar saja. Jadi tak perlu buat ni lah. Sebab dia tak ada kurungan pun. Soalan dia tak ada dalam kurungan pun. Dia nak senarai tu. Dia nak faktor sepunya terbesar saja. Okey dah. Okay. Yang B pun awak boleh teruskan. Kemudian nak tunjuk ni pula yang nombor 2. Okey, nombor 2. 3x tambah dengan 15. 3x tambah dengan 15 dia tulis dalam bentuk ini. Okey, 15. Okey, dibandingkan antara 3 dengan 15. Boleh guna sifar 3. 3 darab apa 3? 1. Jadi x. Jadi 1 darab x tebak x sajalah. Kemudian 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi kita bandingkan dua ni pula yang tinggal. X tambah dengan 5. Yang tadi tak ada yang serupa dah. Ataupun tak boleh dah nak bahagi mana-mana. Jadi stop situ saja kita kekalkan. Maka 3 ni kita letak di luar kurungan. Di luar. Manakala yang dalam ni. Okey. X tambah dengan 5. Jadi jawapan akhir di situ 3 darab dengan ataupun 3 di luar kurungan X tambah dengan 5. So andai kata kita nak cek betul ke tak, kembang balik. Kita darab je lah. Okey. 3 darab X, 3 darab dengan 5. 3 darab X sama dengan 3. Kemudian 3 darab 5 sama dengan 15. Jadi, beres lalu. Settle. Hok B ni awak telah tengok sendirilah. Ni yang B ni dia tengok sendiri macam mana. Sama je step dia. Dibandingkan nombor dulu. Lepas tu huruf pula. Ataupun abjad. Okey. Okeylah, saya rasa itu saja untuk kali ini. Harap-harap awak boleh faham lah. Tengok berulang kali tak apa. Kalau boleh tengok. Tapi kalau nak download terlambat. Minta maaf banyak lah. Macam mana. Kalau awak ada link lain. Nak tengok kat YouTube. Cikgu lain. Go on. Tak ada masalah. Boleh. Asalkan awak faham je. Bagaimana kita nak faktorkan. Okey. Mula-mula faktorkan nombor. Kita faktorkan ungkapan algebra. Okey. Di luar kurungan. Buang di luar kurungan. Okey dah. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.